Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqhil Islami, iaitu pengenalan kepada ilmu fiqh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah bincangkan sebelum ini madrasah fiqhiyah terbahagi kepada berapa? Kepada dua, iaitu satu dipanggil madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang lain tu tidak. Selain daripada itu tidak. Dan yang tidak tu, yang masyhurnya ada dua, Khawarij dan juga Syiah. Khawarij iaitu Ibadhi, mazhab fiqh dia Ibadhi, dan juga yang Syiah adalah Zaidiyah dan juga Ja'fari. Zaidiyah, Ja'fariyah. Okey. Manakala Ahlus Sunnah terbagi kepada dua, madrasah Ahlul Ra'yi, madrasah Ahlul Hadis. Madrasah Ahlul Hadis tiga mazhab, mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Mazhab Ahlul Ra'yi iaitu mazhab Hanafi. Kita nak bincang tentang madrasah Al-Khawarij. Madrasah ni mana mazhab? Madrasah Al-Khawarij iaitu berlakunya ia kerana pertembungan yang berlaku tentera Ali bin Abi Talib. Tentera perpecahan yang berlaku dalam tentera Ali bin Abi Talib. Bila selepas mana penerimaannya kepada mabda' at-tahkim, selepas mana Ali menerima mabda' at-tahkim, diangkat Quran, dua-dua telah sepakat, Ali dan juga Muawiyah, belah Muawiyah angkat Quran, tahkim, hentikan peperangan, perdamaian. Dan tinggalkan peperangan, kita kembali kepada perdamaian. Sebahagian pengikut Sayyidina Ali, mereka loncat, mereka tak puas hati. Apa dia? Mereka telah keluar daripada grup Sayyidina Ali kerana mereka nak teruskan peperangan, mereka tak nak berhentikan peperangan. Dan puak-puak ini yang tak taat kepada Sayyidina Ali dan terus nak berperang dan tak nak mahu perdamaian, itulah dipanggil sebagai Khawarij. Okey. Kemudian kita lihat sebab zahirnya firqah Khawarij. Mereka ini yang keluar daripada grup Sayyidina Ali selepas mana mereka mengingkari penerimaan tahkim. Mereka bersegera cepat-cepat keluar, tak nak taat kepada Sayyidina Ali. Dan mereka ini innahum ala haqqin fi dukhulihim fil harbi ma'a khusumihim. Dan mereka sangka, mereka kata mereka di atas kebenaran. Sebab itu mereka sertai peperangan dengan musuh. Musuh tu mana Muawiyah dan juga tenteranya. Mereka melihat tahkim semata-mata nak memberhentikan, nak menghentikan peperangan, itu tidak relevan sama sekali. Sebab mereka kata tahkim itu satu perbuatan yang salah. Sebab itu mereka ni mengangkat syiar. Mereka kata la hukma illa lillah. Syiar mereka, kalimah la hukma illa lillah, tak ada hukum melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Jadi tahkim tak ada bagi mereka. Ali telah berbincang dengan mereka, mereka enggan, melainkan mereka letak dua syarat. Syarat apa? An yuqirru Ali ala nafsi bil khata'. Ali kena mengaku kesalahan dia sebab dia terima tahkim. Yang keduanya ma'abrama Muawiyah ma'a syurutin mulghah. Dan apa yang Sayyidina Ali telah ambil tahkim bersama Muawiyah, itu semua hendaklah dimulghakan, diabaikan. Tetapi Sayyidina Ali tak sahut seruan mereka ni, puak-puak Khawarij ni. Sayyidina Ali tetap dengan pendirian dia di atas kebenaran. Okey. Yang paling penting, mereka ini terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana Khawarij ini mereka melihat
perkara pertama. Apa dia? Mereka melihat siapa yang melakukan dosa besar, maka jatuh dia, terjebak ia dalam kekufuran, kafir dia. Sebab itu mereka Khawarij ni menjadikan kebanyakan di kalangan sahabat orang yang terima tahkim daripada jenis ini, iaitu kufur dia. Kufur sebab melakukan dosa besar, terima tahkim. Ni puak Khawarij ini, mereka meletakkan kebanyakan di kalangan sahabat kafir, sedangkan sahabat tak kafir. Bila sebut sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ini adalah orang yang dekat dengan Allah, generasi terbaik. Mereka juga telah kufur kepada Uthman, fakafaru Uthman wa Aliyan wa Muawiyah wa Abu Musa wa Amr bin As radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka telah mengkafirkan Uthman. Okey, mereka juga telah mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka juga telah mengkafirkan Muawiyah dan juga Abu Musa Al-Ash'ari dan juga Amr bin As radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi mereka ni, puak-puak Khawarij ni, mereka kufurkan sahabat Nabi, Uthman, Ali, Muawiyah penulis wahyu, Abu Musa Al-Ash'ari, orang hebat di kalangan sahabat Nabi, sahabat yang mana ahli fatwa. Mereka ingkar Amr bin As. Semua 5 orang yang mereka telah kufurkan. Siapa dia? 5 orang yang puak Khawarij kufurkan: Uthman, Ali, okey, Abu Musa, Amr bin As, dan seorang lagi adalah Muawiyah. Jadi semua ini mereka telah kufurkan. Sedangkan Ali itu dulu mereka ikut, sebab mana Ali menerima tahkim, mereka terus tolak ke tepi dan mereka kafirkan Sayyidina Ali. Kemudian yara al-Khawarij wujub al-khuruj 'anil imam al-ja'ir. Khawarij mereka berpendapat wajib keluar daripada imam yang zalim, walaupun ma'dhi'afil quwwah, walaupun kekuatan yang lemah. Mereka tak ada kekuatan, mana dalam grup yang lemah tetap boleh lawan, keluar daripada mengikut imam yang zalim. Sedangkan kita macam mana? Sekiranya kita ditindas, maka kita tak perlu keluar daripada imam yang zalim, duduk di bawah dia. Seperti mana Nabi berada di Mekah dulu, minoriti orang Islam, Nabi tak syiarkan lagi dakwah. Sebab apa? Sebab orang Islam masih kelompok yang kecil, tak kuat. Okey. Perkara yang ketiga, al-khilafah liman ikhtarahul muslimun. Khilafah ini milik orang kepada orang yang orang Islam pilih dia. Orang Islam pilih ya khilafah ni. Walau lam yakun Quraisyan atau Arabiyan, walaupun ia bukan di kalangan Quraisy, bukan di kalangan Arab. Apabila berlaku ikhtiar ala syakhsin, apabila berlaku orang lantik dia, tak kira demokrasi ke apa ke, mereka lantik seseorang melalui apa juga sistem, maka tidak boleh bagi seseorang an yatanazal, untuk turun, untuk dia letak jawatan. Falaysa lahu an yatanazal. Wa idza inharafa wajaba azluhu fa in lam ya'tazil wajaba qatluhu. Mana khilafah ini adalah milik siapa? Orang Islam yang pilih. Siapa orang Islam pilih, tak kiralah dia Arab ke Quraisy ke, bukan Arab bukan Quraisy ke, bila orang Islam pilih, maka dia berhak untuk menjadi pemimpin khilafah. Dan tidak boleh bagi dia tidak boleh bagi dia untuk dia letak jawatan. Tak boleh an yatanazal. Okey. Dan apabila dia yang dilantik tadi melencong daripada kebenaran, buat zalim kepada manusia, kepada rakyat, maka wajib ditumbangkan dia.
sekiranya dia tak nak letak jawatan, dia tak nak turun daripada kepimpinan dia, maka wajib bunuh dia. Sampai tahap macam tu. Kemudian perkara yang keempat, i'tibarul a'mal minas salah wa ghairiha juz'an minal iman. Mereka mengambil kira amalan-amalan solat ataupun selain daripada solat itu sebahagian daripada iman. Bila mana mereka tak buat solat, maka tak ada iman. Bila mana mereka tak puasa, maka tak ada iman. Sebab mereka menganggap ibadat dalam agama itu adalah sebahagian daripada iman. Maka fala yatahaqqaq al-iman bitasdiq al-qalbi, maka tidak dapat direalisasikan iman itu semata-mata dengan membenarkan hati, semata-mata dengan mengakui dengan lidah, bahkan tak dapat tidak dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan luaran anggota badan. Kena buat semayang. Tak buat semayang tak ada iman. Tak ada iman apa? Kafir. Okey. Wa qad tafarraqa al-khawarij. Khawarij ini sendiri di dalam dia terpecah kepada beberapa grup, beberapa mazhab lah dalam khawarij. Dengan sebab mereka berbeza haula ba'dil mabadi, iaitu sebahagian daripada asas-asas. Ada perkara yang asas mereka berbeza. Sebab itu mereka ada beberapa mazhab. Wa qad tafawatat hadhihi al-firaq. Berbeza puak-puak ini di antara ada yang ghulu, ada yang tafriq, ada yang terlampau syadid, lebih-lebih. Ada yang terlampau longgar sangat, buka habis, longgar sangat. Walam yabqa minha, dan tak kekallah daripadanya melainkan satu mazhab saja yang kekal daripada khawarij, iaitu dipanggil mazhab ibadiyah, ibadi. Dan dia yang paling banyak, aktsaruhum i'tidalan, kebanyakan yang bermazhab ibadi dia adalah i'tidal, mu'tadil, iaitu sederhana, tak melampau, tak keras, tak terlampau longgar sangat, dia tengah-tengah lah. Kita panggil apa? Mazhab ibadi ni tengah-tengah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan, Allah Ta'ala telah biarkan ia kekal sampai ke hari ini, sebab dia antara mazhab yang sederhana, tak melampau, walaupun dia bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Tuan-tuan pergi di negara mana? Di negara Oman, ibu negara dia Muscat. Di sana masyhurlah dengan mazhab ibadi. Okey. Itu sedikit mengenai khawarij. Secara ringkaslah. Tuan-tuan nak panjang kena baca kitab-kitab lain lagi panjang. Kemudian madrasah Syiah, mazhab Syiah. Al-fikratul ula inda hadhihi at-taifah. Perkara pertama asas dalam mazhab ini, apa dia? Ali karramallahu wajhah, dia adalah al-aula bil khilafah min ghairihi. Tuan-tuan nak kenal Syiah senang aja. Fikrah pertama dia, asas dia adalah Sayyidina Ali lebih berbanding semua sahabat-sahabat yang lain. Nampak tak? Dia letak Sayyidina Ali dulu. Prioriti hanya kepada Sayyidina Ali. Itu madrasah Syiah. Berbanding sahabat-sahabat lain, Abu Bakar, Umar, semua itu ke tepi. Ali dulu yang layak sebenarnya untuk khilafah, untuk kepimpinan. Tetapi tasyayya'a haula lam yaqif 'inda hadzal had. Bahkan mereka ini bermazhab dengan Syiah tak terhenti setakat tu je, bahkan mereka menolak mubaya'atul khulafa, segala baiat dengan khalifah semua mereka tolak. Walam yaqna'u bima bada'i syura alladhi shamala al-ummah bal al-khilafah al-ahli al-bait faqat. Mereka tak tolak sistem syura, sistem syura, mesyuarat di antara ahli-ahli kabinet lah. Ada sahabat-sahabat yang bermesyuarat, yang terpilih, dan semua ni mereka tolak. Mereka dua je. Apa dia? Mereka hanya memilih Sayyidina Ali, dan mereka berpandangan al-khilafah, tampuk kepimpinan hanya layak dipegang oleh Ahlul Bait, keluarga Nabi je. Ahlul Bait. Sayyidina Ali di antara Ahlul Bait sebab dia sepupu Nabi.
Yang layak adalah Ahlul Bait. Orang lain semua tak layak, semua kasta bawah. Okey. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, puak-puak Syiah ni mengagungkan dia dan tolak semua sistem syuranya, khilafah, sahabat-sahabat semua mereka tolak. Ali dan juga Ahlul Bait, dua je. Tatawwarat hadhihi an-nusrah. Okey, tatawwarat hadhihi an-nusrah, telah berkembang pertolongan ini kepada Sayyidina Ali ila, sehingga satu tempoh yang panjang lah mereka sentiasa dokong Sayyidina Ali, hatta tahawwalat an-nusrah ila da'wah ila al-hizbiyah, sehinggalah apa dia, telah beralih pertolongan dakwah tadi kepada hizbiyah, grup parti pula. Jadilah mereka pada ketika itu mereka melihat khilafah laisat mawdi'an lin nazar, bukan sekadar teori, dan bukan kata laisat mawdi'an lin nazar wala majal lil syura. Bahkan mereka melihat khilafah ni bukan tempat untuk teori, bukan tempat, tiada ruang juga untuk syura, untuk mesyuarat kabinet, tidak ada. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ayyana bil fi'li wan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tentukan dengan perbuatan Nabi, dengan nas, orang yang mana akan menggantikan Nabi selepas kewafatan Nabi. Mereka kata Nabi dah tentukan, sama dengan perbuatan Nabi ataupun dengan perkataan Nabi, iaitu yang gantikan Nabi selepas kewafatan Nabi adalah Sayyidina Ali. Wala bud, tak dapat tidak, khalifah ini mestilah maksum, seumpama macam Nabi juga maksum. Jadi mereka angkat Sayyidina Ali ni maksum macam Nabi. Okey, wa yuqarriruna dzalika li Ali, dan mereka menyatakan Ali itu sama macam Nabi, maksum. Wa yastaniduna fi da'wahum, dan mereka sandarkan kepada dakwaan mereka kepada hadis-hadis yang mana tak mengetahuilah hadis tersebut selain daripada mereka di kalangan rijalul alim, orang-orang yang berilmu di kalangan Syiah. Ulama-ulama Syiah je tahu hadis tu, ulama lain tak tahu tentang hadis kelebihan Sayyidina Ali yang menyatakan dia maksum, dia layak untuk jadi khilafah selepas kewafatan Nabi. Itu semua hadis-hadis banyak, tetapi semua tak tahu. Yang tahu adalah ulama Syiah je yang tahu. Nampak tak? Itu mereka sandarkan dakwaan mereka kepada tu. Wa yabnuna ala hadzal asal al-wasiyah, dan mereka telah membina di atas asal ini, iaitu di atas wasiat. Anna kulla man sabaqa Ali wahdahu fi nadhrihim alladhi tantabiqu alayhi awsaful imamah wa huwa alladhi ayyanahu sallallahu alaihi wasallam wa auladahum humul awsiya min ba'di. Jadi Nabi tentukan yang layak untuk memegang tampuk imamah, kepimpinan ini, yang mana yang Nabi tentukan, dan juga anak-anak mereka. Sayyidina Ali, anak-anak dia, mereka tu dipanggil sebagai awsiya. Okey, orang-orang yang layak untuk dipimpin, untuk memimpin tampuk kepimpinan selepas kewafatan Nabi, sebab Nabi tinggalkan wasiat. Itu dakwaan mereka lah, Syiah. Okey, mengenai dengan wattasyayyu' li alil bait, mazhab Syiah ini kepada Ahlul Bait, kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi ini, ada beberapa puak, ada beberapa jenis. Di antaranya yang masyhur adalah firqah mereka yang dipanggil sebagai Al-Imamiyah. Okey, apa itu Imamiyah? Kita panggil Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Imam yang 12. Kerana mereka berkata sesungguhnya Nabi telah wasiat khilafah ini adalah untuk Ali. Kemudian min ba'din li waladihi, kemudian selepas daripada itu adalah untuk anak
Saidina Ali. Mereka ini dipanggil a'immatuhum, imam mereka. Nampak tak? Ini dipanggil apa? Al-imamiyah al-ithna asyariyah, iaitu imam yang 12. Sebab mereka bersandarkan Nabi berpesan khilafah untuk Saidina Ali, dan juga kemudian selepas pada Saidina Ali adalah untuk keturunan anak-anak, anak cucu Saidina Ali, yang mereka ni adalah imam mereka yang 12. Mereka kata sesungguhnya imam 12 itu, al-a'imma isna asyara imaman, adalah sebagai imam. Dinamakan puak ini juga al-imamiyah, satu term yang lain dipanggil Ja'fariyah, sama. Kerana fiqh mereka diambil daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Kebanyakan mereka ini berada di mana? Di negara Iran. Di negara apa? Negara Iran. Dan bagi mereka pengikut di Iraq, di Syria pun ada, di Lebanon pun ada, di India pun ada, di Pakistan pun ada. Syiah ni. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Muhammad Mustafa Shalbi, dalam kitab dia Al-Madkhal fil Fiqh Al-Islami. Okey. Jadi antara yang Syiah ni ada beberapa puak. Macam tadi Khawarij, ada beberapa grup dalam Khawarij itu sendiri. Yang sederhana Khawarij adalah Al-Ibadi. Begitu juga di dalam Syiah ada beberapa mazhab. Antara mazhab di dalam Syiah adalah mazhab Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah, iaitu mazhab imam yang 12. Dan dipanggil Al-Imamiyah, mazhab Al-Imamiyah ini juga dipanggil sebagai Syiah Ja'fariyah, kerana fiqh mereka diambil daripada kitab Ja'far bin Sadiq. Sebab itu dipanggil Ja'fariyah. Okey. Kebanyakan mereka di mana? Di Iran. Ada juga di Syria, di India, okey, di Pakistan. Okey. Macam tadi Syiah, macam tadi Khawarij. Khawarij ini mereka terbagi kepada beberapa grup. Sebab apa ya? Sebab mereka ikhtilaf, berbeza pendapat pada mabadi, asas. Tuan-tuan lihat, puak-puak Khawarij ini mereka sepakat, muttafiqun, sepakat, sebulat suara menyatakan sesiapa yang melakukan dosa besar, satu dosa besar daripada dosa-dosa besar yang banyak, maka dia adalah kafir. Sepakat. Mana-mana Al-Khawarij, mazhab Khawarij, mereka semua sepakat, siapa yang melakukan mana-mana dosa besar, tak kiralah berzina, minum arak, mana-mana dosa besar yang dilakukan satu kali, kafir dia. Abrazuha arba'ah. Yang paling jelas mazhab Khawarij ini ada 4, dipanggil Azariqah. Sebab apa dipanggil Azariqah? Kerana mereka ni pengikut kepada Nafi' bin Azraq al-Khafi. Mereka berkata kafara Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu bitahkim wa qatala ibnu Muljam lahu bihaqqin wa kafaru as-sahabah wa kafaru as-sahabah falaisu minal Islam. Satu dipanggil Azariqah. Puak Azariqah ini adalah pengikut kepada Nafi' bin Azraq al-Khafi. Siapa? Nafi' bin Azraq al-Khafi. Mereka ini menyatakan Ali itu kafir. Wal'iyazubillah. Mereka ni puak Khawarij ni, mereka mengikut Saidina Ali. Sebab Saidina Ali telah beriman, tunduk kepada tahkim yang dibuat oleh Muawiyah dan juga tenteranya. Maka pada ketika itu mereka keluar daripada Saidina Ali, mereka kata Saidina Ali itu kafir. Sebab itu Ibnu Muljim bunuh Saidina Ali. Dan mereka kata Ibnu Muljim bunuh tu dengan hak, dengan kebenaran, sebab Saidina Ali itu kafir. Dan mereka telah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka ini jelas, mereka puak-puak Al-Azariqah, pengikut Nafi' bin Azraq al-Khafi. Mereka ini bukan Islam, jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah An-Najdiyah. Najdiyah
mereka ni pengikut Najdah bin Amir. Mereka kata inna qatla man khalafahum wajibun, sesungguhnya membunuh orang yang tak sependapat dengan mereka adalah wajib. Ini pun teruk, lebih kurang Azariqah juga, Najdiyah ni dalam grup-grup Khawarij. Sebab tu kita kata Khawarij ini ada yang pelampau, al-ghulu, ada yang longgar-longgar sangat. Yang tengah-tengah adalah dipanggil sebagai Ibadi. Sebab tu dia kekal sampai hari ini Ibadi, mazhab dia. Yang lain tak kekal. Sebab apa? Jenis pelampau, nak bunuh orang, tak sefahaman dengan dia, bunuh. Okey, itu Najdiyah. Yang ketiga dipanggil Safariyah. Safariyah ini adalah pengikut Ziyad bin Asfar. Mereka ni yujawizun at-taqiyah fil qaul dunal amal. Mereka mengharuskan taqiyah pada perkataan tapi tidak pada perbuatan. Okey, mereka pengikut Safariyah ini, pengikut siapa? Ziyad bin Asfar. Mereka kata taqiyah dibenarkan. Taqiyah ni kita tahu Syiah aja. Dalam Khawarij juga ada taqiyah, tapi taqiyah mereka hanya pada qaul, perkataan, tidak boleh pada perbuatan. Taqiyah ni macam mana? Taqiyah ni dia kata A tapi dia buat B. Nampak tak? Ataupun dia sebut satu perkataan yang tak jelas, jadi orang faham kod lain. Dia sebut seolah-olah dia cakap perkataan yang keliru. Jadi orang sangka kan dia buat benda tu sebab dia kata perkataan tu. Rupanya sebenarnya ada maksud lain. Sebab tu dia buat ayat keliru, taqiyah. Okey. Itu puak-puak Khawarij. Ada dipanggil Azariqah, ada dipanggil Safariyah, ada dipanggil Najdiyah, dan juga ada dipanggil Ibadiyah. Ibadiyah adalah yang sederhana. Okey. Kemudian kita lihat pula dalam Syiah ini ada dipanggil sebagai Ismailiyah. Syiah Ismailiyah. Sebab apa dipanggil Ismailiyah? Sebab nisbah kepada Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Bukan Nabi Ismail, bukan mazhab Nabi Ismail ni, Nabi Ismail bin Ibrahim, bukan. Dia Ismail. Syiah yang mana bermazhab dengan Ismailiyah adalah bermazhab dengan Ismail bin Ja'far As-Sadiq, anak kepada Ja'far As-Sadiq. Okey. Min ghulati Syiah, ini di antara pelampau-pelampau Syiah. Wa tusamma aidan, dinamakan juga satu nama yang lain untuk Ismailiyah, dipanggil apa? Batiniyah. Batiniyah. Kerana mereka ini berkata sesungguhnya bagi Quran ada zahiran wa batinan. Quran ada zahir, ada batin. Fayajibu ta'wiluhu, maka wajib takwilkan Quran. Wala yatamassak biharfiyati, tak boleh pegang dengan huruf-huruf Quran, tak boleh pegang. Hanya dia ada maksud tersirat di sebalik huruf tu. Okey, Ismailiyah ni dalam sangat, pelampau dia. Wa anna sya'air ad-diniyah, syiar agama, okey, la talzam, tidak wajib syiar agama illa al-ammah, melainkan untuk orang awam, orang yang biasa-biasa. Fa ammal khassah, adapun orang yang VIP, fa ghairu mulzimin biha, tak wajib berpegang dengan syiar agama. Macam tu pula agama ni untuk orang biasa, untuk orang level VIP tak perlu amal. Wa hum mawjudun fil Hindi wal Pakistan. Masih ada lagi mereka ini di India dan juga di Pakistan. Dalam kitab yang sama Al-Madkhal fil Fiqhil Islami karangan Muhammad Mustafa Shalbi. Tuan-tuan lihat di sana, itulah dipanggil sebagai Ismailiyah, anak kepada Ja'far bin Sadiq, iaitu namanya Ismail bin Ja'far As-Sadiq, dipanggil sebagai Batiniyah. Okey. Kemudian yang ketiganya dipanggil sebagai apa? Sebagai Zaidiyah. Zaidiyah ni
Siapa Zaidiyah? Zaidiyah ni di antara puak-puak yang dipanggil sebagai Syiah yang Mu'tadilah, yang sederhana, tak melampau. Okey. Dan pengikut mazhab ini sekarang ni masih ada lagi di negara Yaman, terutama di sebelah Sana'a, sebelah ibu negara Yaman, walaupun sekarang telah dikuasai oleh Houthi, Syiah Houthi. Okey. Masih lagi berperang lah sekarang ni. Cuma kita nak bagi tahu Zaidiyah ni dia lebih aqrab, dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Okey. Bagi setiap firqah ini ada ittijahatuha, ada mazahib, ada mazhab dia, ada kita panggil kecenderungan dia, setiap mazhab. Okey. Di kalangan mereka ada yang mana ghala wa kafara, melampau dan juga mengkafirkan. Di kalangan mereka ada yang sederhana, di kalangan mereka man qaraba ila al-i'tidal, ada yang hampir kepada sederhana, hampir kepada kesederhanaan seperti Zaidiyah. Okey. Laqad dafa'a ghulu ba'dihim fi at-tashayyu' ila al-qawl bi ta'liyati Ali wa annahu ya'lamul ghaib. Ada yang sebahagian mereka ni defend Sayyidina Ali, defend Sayyidina Ali dalam mazhab Syiah ni dengan perkataan mereka kata Sayyidina Ali tahu perkara ghaib. Lebih daripada Nabi lagi, Nabi pun tak tahu perkara ghaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Mereka kata Sayyidina Ali tahu perkara ghaib. Wa yara, sebahagian mereka berpendapat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar Jibril bawa wahyu kepada Sayyidina Ali, tapi Jibril tersalah pergi hantar kepada Muhammad. Okey. Jibril tersalah bawa wahyu. Dia alamat salah. Sepatut alamatnya kepada Ali, tapi Jibril hantar ke Muhammad. Jadi jadilah Muhammad sebagai nabi. Sepatut Sayyidina Ali. Cuma sebahagian di kalangan mereka berkata la lauma ala Jibril bi ghalatihi. Tak boleh kita cela Jibril dengan kesalahan dia. Tak boleh cela Jibril. Tak boleh cela dia walaupun dia tersalah. Mereka mengakui Jibril tu salah, tapi mereka kata tak boleh kita cela, tak boleh kita marah Jibril. Wa qala ta'ifatu minhum bi kufrihi. Sebahagian di kalangan mereka berkata dengan kufurnya, bi kufrihi. Wa min sebahagian di kalangan mereka ada yang kata kufur apa? Kufur dengan Jibril, jadi kafir Jibril. Nampak tak? Wa min lutfillah anna ba'dha haula qad inqarada wa lam yabqa lahu wujuduhu. Di antara kelembutan Allah, sebahagian puak-puak ni, mereka sebahagian puak-puak yang melampau ni, yang kata Jibril salah bawa wahyu lah, yang mengkafirkan Jibril lah, mereka ini telah pupus dan tak ada kewujudan lagi di atas dunia ni lagi. Mazhab mereka dah pupus. Okey. Kita lihat sikit di papan putih lah mengenai dengan asar tasyayyu' fi fiqh Islami. Kesimpulan yang kita bincangkan pada hari ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Apa dia kita lihat? Dua perkara yang penting. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu Al-Khawarij. Okey. Yang kedua, tuan-tuan perlu tahu adalah Asy-Syiah. Bila sebut Khawarij, dia ada beberapa puak. Dipanggil sebagai mazhab Al-Azariqah. Lagi dipanggil sebagai An-Najdiyah. Lagi dipanggil sebagai apa? As-Safariyah. Lagi dipanggil sebagai apa? Al-Ibadiyah.
Ibadiyah yang sedang-sedang, sederhana. Sederhana. Kekal sampai hari ini di negara Oman masih ada. As-Safariyah, siapa yang tak sefahaman dengan dia, bunuh. Boleh bunuh, melampau. Najdiyah, apa dia Najdiyah? Najdiyah kata apa? Yang kita bincangkan tadi. Oh, tersilap ya. Safariyah ni bukan. Safariyah ni bukan bunuh. Najdiyah yang kata siapa tak sefahaman dengan mereka boleh bunuh. Najdiyah. Sebab itu dia kata Ibnu Muljim telah bunuh Sayyidina Ali, dan mereka kata bunuh tersebut di atas kebenaran. Kerana Sayyidina Ali terima tahkim. Tahkim itu adalah kafir. Dan sahabat-sahabat Nabi yang ikut tahkim juga kafir. Safariyah ni mereka membenarkan taqiyah. Baru betul taqiyah. Taqiyah ni hanya pada qaul, perkataan, pada perbuatan tak dibenarkan. Al-Azariqah, Azariqah, mereka ini, siapa dia Al-Azariqah? Al-Azariqah, betul, siapa tak sefahaman dengan mereka bunuh. Ini betul. Najdiyah. Al-Azariqah, mereka kata apa Al-Azariqah? Al-Azariqah dengan Najdiyah lebih kurang sama je. Siapa yang tak sefahaman mereka bunuh. Azariqah kata siapa yang terima tahkim bunuh. Siapa yang terima tahkim, sahabat Nabi terima, Sayyidina Ali terima, mereka kata tu semua kafir, bunuh. Halal, darah mereka halal. Lebih kurang je. Okey. Dalam Syiah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, dalam Syiah dia ada dipanggil sebagai Al-Ismailiyah, ataupun dipanggil sebagai Al-Batiniyah. Sebab apa Ismailiyah? Nisbah kepada Ismail bin Ja'far Al-Sadiq. Dipanggil sebagai Al-Batiniyah. Sebab apa? Mereka kata Quran tu ada zahir, ada batin. Tak boleh faham huruf tu, huruf Quran tu sendiri ada perkara yang apa kita panggil yang di sebalik dia. Sampai tahap itu mereka kaji. Melampau-lampau. Kemudian Ismailiyah kata syiar agama ni hanya untuk orang awam, al-ammah, orang awam. Untuk al-khas, khas apa? VIP. Tak perlu buat syiar agama, untuk orang awam je, untuk kasta biasa je. Okey. Satu lagi dipanggil al-imamiyah, al-isna asyariyah. Al-imamiyah, mazhab fiqh dia dipanggil sebagai al-Ja'fariyah. Sebab apa? Pendapat fiqh dia mengambil daripada mazhab Imam Ja'far bin Sadiq, Ja'far As-Sadiq. Okey. Al-imamiyah ni mereka berdasarkan hadis Nabi, dakwaan mereka kata layak kepimpinan khilafah ni untuk Ali dan juga anak-anak dia. Jadi untuk anak-anak dia sampai 12, keturunan dia 12. Berdasarkan itulah mereka berpegang yang layak kepimpinan hanyalah untuk Ahlul Bait, iaitu keluarga Sayyidina Ali sahaja. Okey. Dan yang ketiga dipanggil sebagai yang sederhana, yang hampir kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipanggil Az-Zaidiyah, Syiah Az-Zaidiyah. Okey, jelas? Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ini apakah kesan Syiah pada fiqhul Islami. Okey, fiqh Syiah ni dia bertentangan. Tentu tuan-tuan perlu tahu. Yang kita belajar ni Khawarij Syiah, grup mereka, puak-puak mereka, firqah mereka adalah nak bagi tahu dari sudut fiqhul Islami,
Kesan dia apa? Fiqh mereka Syiah ini berbeza dengan fiqh majoriti di kalangan orang-orang Islam. Ada dari sudut beberapa aspek. Di antaranya ada yang berkaitan dengan usul, ada yang berkaitan dengan fara'. Berkaitan dengan asal dan juga fara'. Furu' dan usul. Okey. Kita lihat yang pertama dulu dari segi usul. Di antara pendapat-pendapat mereka yang bertentangan dengan usul dan juga sumber-sumber fiqh mereka, kita lihat. Yang pertamanya, mereka ini Syiah, mereka tak terima tau, melainkan hadis dengan riwayat daripada orang Syiah sendiri. Yang mana meriwayat akannya daripada imam Syiah ataupun orang alim Syiah ataupun perawi dari perawi Syiah. Ni berat. Ni kaedah usul mereka ini bertentangan dengan kaedah usul ulum hadis. Okey? Ulum hadis terima hadis, mereka lihat siapa perawi itu. Siqah, dipercayai. Tak pernah menipu. Kemudian tak pernah buat zalim dengan orang, dengan haiwan. Kemudian ingatannya kuat. Itu syarat di dalam penerimaan hadis, perawi hadis, periwayat hadis. Tapi untuk usul Syiah, mereka berbeza. Hadis sama sekali tak boleh terima, melainkan periwayat tersebut mestilah imam daripada imam-imam Syiah ataupun dia bermazhab Syiah. Kalau tak, tolak. Perkara yang kedua, mereka tak berpegang dengan ijma' am. Ka asli min usul at-tasyri', seperti asal daripada usul at-tasyri', illa idza ishtaraka fihi a'immatuhum minal mujmi'in. Mereka tidak terima ijma'. Ijma' di kalangan orang Islam, di kalangan mujtahid yang Islam, sebagai usul at-tasyri', sebagai sumber pensyariatan, mereka tak terima sama sekali ijma' ni. Melainkan kalau ijma' tadi yang sertai dia ada imam mereka, imam Syiah, baru mereka akui dan mereka terima. Okey, so, makna kata semua yang ada kaitan dengan mereka. Perkara yang ketiga, mereka tak berpegang dengan qiyas, kerana mereka kata qiyas tu ar-ra'i, logik. Ad-din, agama ni tak berpegang dengan logik. Bahkan diambil daripada Allah, diambil daripada Rasul, dan diambil daripada imam-imam mereka yang maksum, iaitu Syiah, imam mereka yang mereka kata maksum. Itu je 3 sumber. Seolah-olah kita lihat mereka telah menyatakan imam-imam mereka tu selevel dengan nabi-nabi dan juga Rasul. Sebab apa? Mereka kata apa-apa qiyas tak boleh terima, sebab qiyas ni adalah menggunakan ar-ra'i, pendapat, logik. Sebenarnya kita qiyas walaupun menggunakan logik, pendapat, tetapi berdasarkan, bersumberkan dengan hukum asal hadis ataupun Quran. Seperti mana kita lihat ta'rif qiyas, menyamakan satu hukum yang tidak ada nas dengan hukum yang ada nas, menyamakan sesuatu hukum yang tak ada nas dengan hukum yang ada nas. Itulah maksudnya qiyas. Tapi mereka kata tak boleh, qiyas ini mestilah daripada Allah, mestilah daripada Rasul ataupun daripada imam mereka. Pendek kata mesti ada imam mereka bersangkut. Yang keempat, mereka melihat Syiah ini pendapat-pendapat imam mereka bimanzilatin nusus, setaraf dengan nas daripada syariat, daripada Allah Ta'ala. Kerana imam mereka maksum daripada dosa besar dan dosa kecil, melainkan Zaidiyah tak berpendapat seperti ini. Sebab ni boleh tahap kufur, kafir. Sebab apa? Syariat yang meletakkan nas, hukum hakam, hanya Allah. Hanya Allah. Nabi menukilkan, mendapat wahyu daripada Allah. Tetapi mazhab Syiah ini, mereka menyatakan imam-imam mereka setaraf dengan Allah. Mana boleh apa yang imam mereka kata seolah-olah syariat yang kata. Kita apa yang ulama fiqh kita kata itu ijtihad mereka, kita tak samakan dia sama seperti Quran.
Apa ulama fiqh kita kata, ini hukum dia. Kita tak kata oh, ini hukum yang Allah Ta'ala berikan. Tak, ini hukum yang ulama fiqh berijtihad. Kita tak samakan seperti hukum Quran. Sebab itu ada qat'i, ada zanni. Okey. Tapi ulama Syiah mereka berpendapat imam-imam mereka adalah sebaris dengan Allah. Mana setaraf dengan Allah. Sebab imam mereka ni maksum. Mereka tak buat dosa kecil, tak buat dosa besar. Jadi mereka ini umpamakan imam mereka itu maksum, terpelihara daripada dosa, seolah sama dengan Nabi, Rasul, sama dengan Allah. Jadi kita katakan yang tak sependapat dengan usul ini adalah Zaidiyah. Zaidiyah tidak, sebab ini boleh bawa kepada kekufuran. Okey, semua yang kita sebutkan tadi usul yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, kemudian kita lihat apa dia di antara pendapat-pendapat mereka yang berkaitan dengan furu' fiqh, masalah-masalah fiqh. Tadi masalah usul, masalah akidah. Tadi masalah akidah. Ini masalah tentang masalah fiqh, yang mana dilihat syaz, terpencil daripada majoriti di kalangan orang Islam. Yang pertamanya adalah pensyariatan nikah mut'ah. Pensyariatan nikah mut'ah. Sedangkan Imam Nawawi telah menyatakan dalam syarah Sahih Muslim, dia menyatakan ittafaqal ulama sebulat suara ittifaq menyatakan mut'ah, nikah mut'ah ini adalah nikah yang mana ila ajal. Nikah mut'ah maksudnya nikah sampai satu tempoh, nikah yang bertempoh sebulan ke setahun ke, la mirasa fiha, dan tidak mewarisi pada nikah mut'ah. Mana kalau suami mati, isteri mati, kalau ada anak-anak mati, tak dapat mewarisi harta di antara satu sama lain. Wa firaquha yahsul binqida'il ajal talaq. Berpisahnya terhasil dengan habisnya ajal, tempoh. Dia kata aku nikahkan kamu dengan si fulanah binti si fulan selama setahun. Habis setahun bercerai, terpisah, tak boleh renew lagi, terpisah. Sebab apa? Tempoh dah habis. Wa waqa'al ijma', ini yang penting. Imam Nawawi menyatakan ijma' di kalangan ulama. Ba'da zalik, selepas daripada demikian, hukumnya tahrimiha, haram nikah mut'ah. Semua ulama telah mengharamkan nikah mut'ah illa Rafidah, melainkan puak-puak Rafidah. Mereka menghalalkan, membolehkan nikah mut'ah. Tuan-tuan boleh lihat dalam syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Okey, itu masalah fiqh yang bertentangan dengan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah 4 mazhab menyatakan haram nikah mut'ah. Syiah kata boleh, disyariatkan lagi nikah mut'ah ini. Perkara yang kedua, hurmatu zawajil muslim bil kitabiyah, haram berkahwin lelaki muslim berkahwin dengan al-kitabiyah, ahlul kitab yang perempuan. Ahlul kitab ni apa dia? Orang yang berpegang dengan kitab Injil, tapi tak masuk Islam. Kitab Injil yang asal, bukan yang telah diselewengkan, yang asal. Sekarang ada ke tak ada? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, mungkin tak ada. Lelaki itu Islam, beriman dengan Quran, menikah dengan perempuan yang tak beriman dengan Quran tapi beriman dengan kitab Injil yang asal, itulah dipanggil ahlul kitab. Syiah tak boleh, tak boleh kahwin dengan ahlul kitab perempuan, tak boleh. Bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengharuskan kahwin, mereka mengharuskan berkahwin. Perkara yang ketiga, al-mashu lirijlaini fil wudu'. Syiah kata boleh ambil wudu, basuh kaki, sapu kaki, tak perlu basuh kaki. Ambil wudu, muka kena basuh, tangan kena basuh, kepala sapu je. Kemudian kaki, Syiah kata sapu je, tak perlu basuh. Syiah kata. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab semua basuh kaki, melainkan pakai khuf boleh sapu. Nampak tak? Itu pada syarat-syarat dia lah. Okey. Perkara yang keempat adalah yukhalifu najumhurul muslimin. Mereka Syiah ini bertentangan dengan majoriti di kalangan ulama-ulama Islam pada kebanyakan daripada masalah-masalah mirath, harta pusaka.
fala yurithuna an-nisa' min al-ard wala min al-iqar wa yarawna anna al-anbiya yurathun. Mereka kata banyaklah bertentangan dengan furu' masalah-masalah fiqh, majoriti di kalangan ulama, antaranya masalah-masalah miras, pembahagian harta pusaka. Mereka tak setuju, adalah yang tak sama dengan apa yang syariat nak. Kemudian mereka menyatakan waris tak dapat mewarisi, ahli waris yang lelaki tak dapat mewarisi perempuan minal ard, daripada tanah, ataupun apa yang ada dekat bumi lah, maksudnya pokok ke tanah ke apa benda, yang rumah ke yang ada di tanah. Lelaki tak boleh warisi. Warisi apa dia? Harta je lah, tanah-tanah tak boleh. Mereka berpendapat Nabi-Nabi boleh diwarisi pula, sedangkan majoriti di kalangan ulama mereka tak boleh. Nabi tidak diwarisi, harta Nabi tak boleh diwarisi. Tapi mereka kata boleh, harta Nabi boleh diwarisi. Nampak tak? Okey. Hari ini kita telah selesai dua perkara untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah belajar mengenai madrasah Al-Khawarij. Apa maksud madrasah? Mazhab Al-Khawarij. Ada beberapa yang kita tulis di papan putih. Tuan-tuan boleh refer balik beberapa mazhab. Dan juga Syiah ada beberapa mazhab, yang mana Syiah ada beberapa mazhab, dan mazhab tersebut kalau kita lihat ada yang melampau, ada yang sederhana. InsyaAllah kita akan masuk selepas ini madrasah fiqhiyah as-sunniyah, madrasah fiqh ahlu sunnah wal jamaah. Yang utama tuan-tuan perlu tahu, mereka ada dua pecahan. Madrasah dipanggil madrasah ahlul hadis, madrasah ahlul ra'i. Okey, ada dua, dan huraiannya panjang terperinci. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Rabu nanti. InsyaAllah kita akan habiskan, sebab pecahan dia panjang. Selepas daripada habis madrasah ahlul ra'i ahlul hadis dengan huraian-huraiannya yang tuntas, InsyaAllah kita akan masuk juga perkembangan perkembangan era moden fiqh pada zaman mujtahidin, dan juga sebab-sebab. Siapa zaman mujtahidin? Zaman-zaman mazhab yang empat, imam yang empat. Itu kita akan masuk insya-Allah. Okey. Cukup sekadar tu dulu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita akan bertemu lagi untuk pada hari Rabu ni dalam sambungan kita al-fiqhul al-madkhal ila dirasat fiqh al-islami. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita, pengenalan kepada fiqh. Okey, supaya rakan-rakan yang lain dapat memanfaatkan pengajian fiqh, pengenalan kepada ilmu fiqh kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga tuan-tuan yang terlepas melajari YouTube live kami ini, boleh terus lajari ke Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, lajari juga YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana admin dah sediakan playlist untuk pengajian usul fiqh, pengajian fiqh. InsyaAllah tuan-tuan boleh refer di sana. Kita akan bertemu kembali insya-Allah taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.